di saat mereka dalam kegelapan, dibentuk dengan budaya jahiliah, yang akhirnya pada hari ini alhamdulillah kita hanya menyambung dakwah Nabi SAW dengan jalan yang begitu mudah. Apapun, syukur pada Allah di kesempatan pagi yang barokah ini. Tahniah kepada tuan-tuan, puan-puan, yang menonton, yang menjadi orang yang hebat di awal pagi. Kita mulakan dengan banyak doa awal pagi ni, kan? Rasa gembira sebab Allah masih lagi berikan kepada kita hayat, kehidupan. Sebab orang semua nak dapat Ramadan. Maksudnya kita nak dapat satu peluang berada dalam satu tempoh ketenangan. Bukan tempoh lain tak tenang, tidak. Tapi Ramadan ni bulan yang Allahu Akbar, Masya Allah, hebat. Allah bagi pada kita peluang untuk rasa dalam bulan itu. Mudah-mudahan segala usaha kita, doa kita, Allah terima dan Allah bagi peluang kepada kita untuk dapat Ramadan. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, pada pagi ni saya nak berkongsi dengan anda tentang persiapan yang perlu kita lakukan untuk kita menerima kunjungan bulan Ramadan Al-Mubarak. Ya, setiap kita ni rasa, orang kata apa, lain orang lain rasa lah, gitulah. Lain orang lain rasa. Kenapa tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian? Kerana setiap di kalangan kita dia punya jiwa yang berbeza. Sebagai contoh, saya bagi tahu begini. Jikalau tuan-puan mengimpikan untuk bertemu dengan seorang insan yang menjadi mungkin minat tuan-tuan dan puan, bila kalau kita jumpa dia daripada jauh berjalan pun kita dah teruja. Padahal dia tak tengok kita lagi, dia tak main kat kita lagi, dia hanya berjalan dalam keadaan kita nampak dia, kita dah teruja. Tu tahap keterujaan. Ada orang yang hebat tu pun duduk sebelah kita. Siapa ni? Tak tahu, tak kenal. Ni dia tahap keterujaan. Oh ya ke? Oh ni Ustaz Nabil lah, contoh. Dia tahap keterujaan itu biasa-biasa. Maka sebab itulah bila sebut tentang keterujaan ni, lain orang lain rasa. Sebab tu saya nak pupuk pada tuan-tuan, ramah diri saya berkenaan dengan ketibaan Ramadan. Ya, kalaulah Ramadan ini yang baginda Rasul SAW sendiri menanti saban masa saban ketika. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Jadi perasaan rindu Nabi itu dapat digambarkan dengan reaksi Nabi, dengan tingkah laku Nabi, akhlak Nabi dengan ketibaan Ramadan. Maka pada pagi ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan sahabat rumah, apa yang perlu kita buat di saat kita berada pada tempoh yang terdekat dengan ketibaan Ramadan. Kita doa mudah-mudahan Allah izin pada kita, Allah bagi pada kita kehidupan untuk sampai kepada Ramadan, kan? Dalam doa yang selalu kita baca, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dalam satu riwayat lain daripada Anas bin Malik, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Apa pun doa kita minta pada Allah, Allah memberkati kehidupan kita, terutama sepanjang dalam bulan Ramadan. Ya, sahabat rahimakumullah sekalian. Ni, proses kita bangun awal pagi, proses kita bangun pergi ke masjid, proses kita bangun kita dalam keadaan berusaha dan bersusah payah. Itu di antara tarbiyah awal. Alhamdulillah. Tahniah kepada semua. Ni kamu juga buka handphone, dapat notifikasi ada kuliah subuh daripada surau kita, Seremban 2. Toik tekan. Contoh. Jadi ni di antara benda yang kita dapat pada awal pagi ni. Baik. Sahabat rahimakumullah sekalian, saya sebut tadi, kalaulah Ramadan itu kita menanti dengan penuh rasa gembira, sudah pasti kita akan dapat lihat keterujaan kita pada diri masing-masing. Oleh sebab tu sahabat rahimakumullah sekalian, kalaulah salafus soleh yang diceritakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif menyatakan bahawa para ulama terdahulu mereka mendoakan untuk mereka memperolehi Ramadan ini dan mengusahakan amalan-amalan agar diperkukuhkan, diperkemaskan selama dalam tempoh 6 bulan. 6 bulan tuan-tuan. Kita 2 minggu tak ketahui hala lagi. Kan? Nak puasa dah? Gitu.
Apa tak tahu malu nak puasa. Ni anak abang kita ni. Maksudnya beza tahap kita, persediaan kita dengan nak menyambut Ramadan beza dengan salafus soleh, orang yang baik-baik sebelum kita kan. Ni kita ambil pengalaman tak apa. Kita nak ambil pengajaran. Baik. Sahabat rahimakumullah sekalian, para ulama terdahulu berusaha untuk mendapatkan Ramadan ni dengan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa mereka antaranya yang masyhur ialah Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Kata mereka, ya Allah, sejahterakanlah kami sehingga Ramadan dan sejahterakanlah Ramadan bagi kami, dan mudah-mudahan sejahterakanlah segala apa yang telah kami lakukan dalam kehidupan, terutama ibadat kami, dan mudah-mudahan engkau terima. Tu kata mereka, doa mereka terhadap kecintaan untuk menantikan bulan Ramadan al-Mubarak ni. Jadi kita nak mengambil peluang, sahabat rahimakumullah sekalian. Peluangnya ialah Ramadan mai setahun sekali. Jadi kan kita nak ambil peluang ni Ramadan ni. Apa yang perlu kita buat? Okey, baik. Tuan-tuan catat, tuan-tuan dengar baik-baik. Baik. Kata para ulama, perkara asas yang paling penting terutama dalam nilai ibadah ialah tajdidun niyah. Pertama, iaitu memperbaiki dan memperkemas niat kita. Kan kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis, ulama-ulama menukilkan ataupun muallif itu, pengarang pada kitab itu meletakkan hadis yang pertama ialah innamal a'malu binniyah ataupun innamal a'malu binniyat. Maksudnya setiap amalan, sesungguhnya amalan itu diterima ataupun sesungguhnya amalan itu bermula dengan niat. Setiap kita. Kerana dengan permulaan niat itu akan menghadirkan rasa ikhlas, akan menghadirkan rasa seronok, akan menghasilkan rasa puas dengan apa yang kita buat. Mudah-mudahan. Jadi perkara asas ini innamal a'malu binniyah. Ini perkara asas. Bahawa untuk kita dapat Ramadan, kita doa pada Allah di samping kita berniat pada awal ni, ya Allah, kalau aku dapat Ramadan kali ini, aku nak buat bersungguh-sungguh. Ya Allah, aku dalam bulan Ramadan aku nak jadi lebih pemurah. Aku dalam bulan Ramadan aku nak jadi lebih banyak baca Quran. Aku dalam bulan Ramadan aku lebih banyak nak tolong orang. Aku dalam bulan Ramadan, contoh kita niat dalam hidup kita ni. Kerana dia menjadi satu nilai motivasi kepada kita. Orang lain kan selalu sebut kan, tak handsome tak apa, asalkan beriman. Contoh kan, contoh. Siapa pun kita, bila letak tagline, letak satu kata-kata tu, dia jadi satu perangsang untuk kita. Sebenarnya niat tu, dia adalah bukan hanya sekadar yang kalau kita kata lintasan dalam hati. Mungkin bagi orang ni lafaz. Lafaz tu, dia menguatkan seluruh panca indera. Dengan mata yang melihat, dengan telinga yang mendengarkan, dengan hati yang terbuka. Semua tu akan membuatkan dia rasa seronok untuk buat perkara kebaikan ni. Tuan-tuan, benda baik ni bukan benda mudah. Ada ke nilai mudah tuan-tuan nak buat benda baik ni? Hatta senyum tuan-tuan, hatta senyum. Benda mudah tuan-tuan. Nak jadikan muka kita ni gembira dan menggembirakan orang ni bukan senang tuan-tuan. Kan? Lepas tu lagi nak baca Quran, ingat senang lah. Memanglah baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tu budak tadika. Kita dah tahap dewasa ni kena baca macam Imam Sudais, Imam Syurai Mekah tu kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Contoh. Tak apalah. Baik. Sahabat rahimakumullah sekalian, itu perkara asas, iaitu bermula dengan niat. Baik. Saya mengambil kata-kata daripada, ataupun saya mengutip pandangan daripada Syekh Hasan Habannakah, seorang ulama Syria yang menuliskan di dalam kitab Isti'dad li Ramadan, persediaan untuk menghadapi Ramadan ataupun persediaan untuk Ramadan. Pendeknya saya ambil 3 je tuan-tuan. Tuan-tuan catat baik-baik. Tadi mula dengan niat, itu umum. Baik. Kata Syekh Hasan Habannakah, perkara pertama yang perlu kita buat sebagai isti'dad persediaan ialah tahsin qiraatil Quran, iaitu memperbaiki bacaan Quran. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kenapa Syekh Hasan Habannakah menyatakan bahawa perkara pertama perlu dengan memperbaiki bacaan? Kenapa tak baca Quran saja? Kita kena lihat bahawa bulan Ramadan ini bulan yang dimuliakan dengan turunnya Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Ingat Allah sebut Syahrul Ramadan. Allah khususkan satu bulan. Allah letak nama title bulan ini Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Unzila fihi al-Quran, telah diturunkan padanya Quran. Jadi tuan-tuan, bulan ni, bulan Ramadan yang akan tiba ni dimuliakan dengan Quran.
Maka perlu kita lihat bahawa bukanlah Quran itu kita baru nak mula baca. Ya? Sebab tu Syekh Hasan Habanakah sebut tahsin qiraatil Quran. Perbaiki, perkemas, percantik, perelokkan bacaan Quran. Kalau kita lihat dalam hadis yang lain bahawa kana Rasulullah SAW ya'rudu Jibril. Ataupun dalam hadis yang lain disebut bahawa Nabi SAW akan dikunjungi oleh malaikat Jibril setiap kali Ramadan untuk membaca Quran bersama-sama. Bahkan disebut bahawa Jibril akan datang 2 kali pada tempoh ataupun pada waktu pada tahun Nabi akan wafat. Ini cerita tentang keberadaan Nabi dengan Quran. Bahkan Nabi sendiri bertadarus dengan Jibril. Kita hari ini alhamdulillah kita telah membuat satu budaya yang baik dengan kelompok-kelompok tadarus. Tapi bimbang tuan-tuan sahabat-sahabat rahimakumullah. Dalam kelompok kita yang ramai, bilangan mungkin yang membaca kita kata ramailah 7 orang, 8 orang, kadang-kadang 10 orang, ramai sangat. Ya. Tapi akhir sekali tinggal 2 orang. Bimbang tinggal 1 orang. Sebab ada mungkin yang kita dapat maklumat lah yang sebelum ni. Dia kata, apa ustaz, seorang tu dia baca, ya Allah, orang lembuh gear 5, gear 4. Dia gear 1 tak masuk-masuk lagi ustaz. Duk, bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kai. Alam taro kai. Tak lepas-lepas lagi tuan-tuan. Bukan nak kutuk orang, bukan nak rendahkan orang, tidak. Tidak. Memang dia ada usaha bagus. Tetapi ini pesan Syekh Hasan Habanakah bahawa di saat sebelum Ramadan kita dah perbaiki bacaan. Siapa pun kita carilah guru-guru ramai. Dan baru-baru ni tuan-tuan kita dikejutkan dengan pemergian seorang lagi guru Quran, iaitu almarhum Ustaz Ni Azizan. Allahu akbar. Sambil-sambil itu kita baca Fatihah, kita sedekahkan kepada beliau. Mudah-mudahan Allah kirimkan kebaikan pada kita pada dia pagi ini dengan bacaan Quran daripada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kita saling buat kebaikan dengan sahabat kita. Hari ini sahabat kita pergi dulu, kita kirimkan kebaikan. Esok lusa kalau kita pergi, siapa yang nak kirim bacaan Al-Quran? Ni galakkan dalam agama cukup baik. Kita saling mendoakan, kita saling buat baik dengan sahabat kita. Ya. Baik, saya sebut tadi di awal tadi berkenaan dengan ini pesan Syekh Hasan Habanakah berkenaan dengan perkara yang perlu kita buat dalam bulan Ramadan. Perkara yang sebelum datang Ramadan ialah tahsin qiraatil Quran, perelokkan bacaan Quran. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, ya, orang yang belajar, Nabi sebut, ya, orang yang baca Quran dalam kadar yang baik, dia bersama dengan Allah dan malaikat, sebab bacaannya cukup sempurna. Tapi bagi orang yang baru nak mula baca, disebut dalam hadis ya tak. Maksudnya dia dalam keadaan merangkak-rangkak, baca pun tergagap-gagap. Ya, tapi bukan baca seorang-seorang. Baca dalam keadaan dia kena musyafahah, berguru, bersemuka dengan orang yang lebih alim daripada dia untuk tegur, bagi nasihat, bagi pandangan, barulah dia boleh komplitkan bacaan itu. Ya, ni usaha yang dia usaha dapatkan ni, kata Nabi SAW, dia akan dapat 2 kebaikan. Satu, sebab dia baca Quran. Yang kedua, sebab dia berusaha walaupun dalam keadaan kepayahan, dia cuba untuk baca dengan betul dari sudut fasahah dan juga tajwid. Masya-Allah tabarakallah. Jadi 2 perkara ni perlu kita ambil sama-sama peluang untuk jadikan ia sebagai satu pengajaran. Jadi sahabat rahimakumullah sekalian, itu 2 perkara yang saya nak sebut pada tuan-tuan pada peringkat asas berkenaan dengan tahsin qiraatil Quran. Bahkan disebutkan juga oleh Syekh Hasan Habanakah apa yang perlu kita buat untuk menyambut Ramadan. Disebut oleh Syekh Hasan Habanakah ialah talabud du'a minal walidain, mohon doa daripada mak ayah bagi mereka yang masih ada ibu ayah. Ya, jadi kita yang masih ada mak ayah, baliklah rumah, baliklah kampung. Kalau tak boleh balik, telefonlah, buatlah voice call, buatlah video call dengan mak ayah kita kan. Minta mak ayah, minta maaf banyak-banyak, salah cek pula, salah diri saya, apa-apa pun orang kata inilah doakan untuk anak-anak ni kan, untuk cucu kita contohnya kan, minta pada mak ayah. Lepas tu bagi yang tak ada mak ayah, saya teringat tuan-tuan, kalau di kampung dulu-dulu ni sebelum masuk Ramadan akan buat kenuri. Dia panggil adik-beradik, paling lekeh panggil adik-beradik lah yang terdekat, buat majlis baca Yasin ke, doa selamat ke, sebab nak sambut Ramadan.
Tuan-tuan, bila kita buat tu mungkin atas nama mak ayah kita kan. Ni tak masuk Ramadan lagi. Dalam Ramadan saya yakin tuan-tuan akan berlipat ganda. Kita nak ambil peluang sebab kita nak buat kebaikan pada mak ayah kita yang sebelum ni menjaga kita, mendidik kita sampai kita kenal Tuhan. Jadi kita nak bagi kebaikan. Bahkan kalau mak ayah, ambillah peluang. Saat sekarang ni PKP yang dah boleh dah rentas negeri. Dulu duk gaduh tak boleh balik kampung. Ni tahun ni kerajaan bagi jaminan, insya-Allah kalau tak ada apa-apa jangan marah dah. Insya-Allah kita doa mudah-mudahan endemik yang bakal berlangsung. Lepas tu pula usaha kita lagi nak membendung, nak terus selesaikan masalah ni memang payahlah. Tapi tak apa, kita cuba, insya-Allah kita cuba. Yang penting sebut oleh Syekh Hasan Habanakah ialah mohon doa daripada mak ayah. Dan yang terakhir kata Syekh Hasan Habanakah ialah aktsirus sadaqat. Perbanyakkan sedekah. Ni asas dalam hidup. Kenapa tuan-tuan? Ya, Nabi SAW disebut bahawa Nabi ajwadan nas. Nabi orang yang pemurah. Nabi seorang yang pemurah. Kan? Nabi bila masuk Ramadan lebih pemurah. Ni biar hebat Nabi SAW. Kita ni bukan tak pemurah. Ya, tapi dalam bulan Ramadan baru jadi pemurah. Tapi kita tak apa. Kita buat persiapan baru. Sebelum Ramadan ni kita dah jadi pemurah. Sebagai contoh, kita masih ada lebih kurang 2 kali ni 2 kali Jumaat. Ni paling mudah lah saya nak sebut tuan-tuan. Kita ada 2 kali Jumaat. Bila pergi Jumaat, bawa duit sedekah di masjid. Nampak dekat bawah tu, infak dana untuk aktiviti kuliah. Sebagai contoh. Nampak je benda baik ya, kan? Terus tangkap. Kalau kita sikit-sikit, cing Shopee, kan? Lazada ke Shopee ke, boleh pula kita layan, boleh pula kita bayar. Nilai kita nak ambil tu dengan barang tu. Ni kebaikan ni ada tuan-tuan. Walaupun kita tak dapat secara zahir benda yang kita bagi, baru dapat. Tapi Allah dah janji pada kita kan. Kita semua belajar dan kita semua beriman bahawa Allah sebut, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Sadaqallahul azim. Kata Allah, perumpamaan orang yang infak sesuatu di jalan Allah seperti biji benih yang tumbuh padanya 7 batang kebaikan. Daripada 7 batang itu, setiap batang kebaikan itu ataupun setiap kita kata apa, cabang tu kan, ada 100 kebaikan. Masya-Allah. Jadi maksudnya satu kebaikan yang kita buat, Allah gandakan dengan nilainya 700 kali kebaikan. Apa lagi yang kita cari? Ada ke orang sanggup kita bagi satu barang ni bagi kita 700 benda? Ada? Tak ada tuan-tuan. Free one, buy one. Yes. Buy one, free one. Macam tu. Free one, buy one pula. Buy one, free one. Yalah. Kita beli satu, dapat satu lah. Mana ada beli satu, dapat dua. Melainkan orang tu kalau nak bagi buy one, free two. Contoh kan. Ataupun buy two, free one. Yalah, beli dua tu. Baik. Sahabat rahimakumullah. Tunggu kawan. Apa pun disebutkan oleh Syekh Hasan Habanakah, ada 3 benda tadi yang saya awal saya tambah dengan niat untuk memperlengkapkan kehidupan ini pada Ramadan yang kali ini. Jadi apa yang kita kena buat? Isti'dad itu, persediaan itu perlu dengan bersungguh-sungguh, perlu dengan perancangan yang rapi, bahkan dengan usaha daripada sekarang. Siapa pun kita. Kalau saya nak tanya sebagai contoh, walaupun benda ni bukanlah wajib, kita pada malam pertama tarawih nanti nak pakai baju apa? Contoh, dia kata, baju ada je Ustaz. Hak mana dan striker, hak yang dan tak dan striker, hak mana dan sambaknya tuan-tuan. Itu contohnya. Kalau orang yang rasa gembira kerana Ramadan ini bulan yang dinanti, bahkan bulan yang Allahu Akbar didatangkan kepada kita dengan kemuliaan, dengan rahmatnya, dengan keampunannya, ambillah peluang. Jadikan pada malam pertama tarawih itu ibarat malam hari raya. Kalau boleh. Kalau saya katakan baju raya dah siap, pakai malam tarawih. Macam? Alah Ustaz, tak syok Ustaz, tak surprise. Raya dia tahu dah baju warna apa. Okay, tak apa. Pakailah baju tahun lepas. Pakailah bagi cantik sikit. Bukan tak boleh, tapi kita nak mengindahkan suasana pada malam Ramadan ya. Siapa pun kita, insya-Allah kita hidupkan Ramadan ini dengan keadaan yang lebih baik dan lebih sempurna, insya-Allah. Okey. Saya rasa cukuplah 4 benda yang saya nak tinggalkan kepada tuan-tuan puan-puan sahabat rahimakumullah sekalian, perkara yang perlu kita grab dalam hidup kita ni. Insya-Allah ya. Kita cuba buat, kita cuba laksana. Dia tak susah, tapi benda ni tak mudah. Ya. Ambil 4 tadi. Ya. Ambil 4 benda tadi. Saya ulang balik. Yang pertama, kita perkemaskan dengan niat. Apa-apa kita nak, insya-Allah kita doa mudah-mudahan ya. Yang paling penting Allah panjangkan umur kita sampai ke Ramadan ya. Macam doa kita yang tadilah awal pagi tadi. Okey. Yang kedua, kita minta ya Allah Tuhanku, usaha kita ialah tahsin qiraatul Quran. Kita nak percantik, perkemas, perelok bacaan Quran.
Dah boleh mula dah. Carilah guru-guru. Buatlah kelompok kecil sekarang ni. Buat duk asyik WhatsApp group membawang, WhatsApp group menumeh apa semua tu. Buat WhatsApp group Quran, tadarus Quran Ramadan. Dah boleh mula dah tim tu. Yang ketiga disebut oleh Syekh Hasan Ahmad iaitu minta doa daripada mak ayah. Minta doa daripada mak ayah. Dan yang keempat iaitu kita dah boleh mula-mula memperbanyakkan nilai sedekah. Siapa pun kita, sedekahlah apa yang ada, terutama pada harta kita. Tuan-tuan, harta kita tak lama kita ni nak guna. Apatah lagi bila kita mati, harta tu bukan jadi hak kita dah. Harta tu akan jadi waris kita pula. Jadi sahabat rahimakumullah sekalian, berusahalah untuk mempersiapkan sesuatu. Ibarat kalaulah Ramadan ni macam kenduri besar kita, kenduri itu setahun kita boleh buat persiapan. Ni tinggal lagi 2 minggu lebih kurang lah. 2 minggu untuk kita sambut Ramadan. Jadi sama-sama berpesan, sama-sama menyampaikan nasihat, sama-sama berkongsi pesanan daripada saya. Mudah-mudahan yang didatangkan oleh para ulama, dinukilkan sehingga kepada Nabi kita SAW, ambillah peluang. Apa pun yang ada, kalau sembang banyak, kalau kita bagi banyak, kadang tak ada nak catat, tak ada nak buat. Cukup 4 benda tu. Mungkin para asatizah yang lain akan sambung benda lain. Walaupun isti'adat ni banyak. Dalam kitab apa lagi ada yang saya baca tu, ada 4 kitab yang lain tentang isti'adat fi syahr Ramadan apa semua tu, dia menyebut ada dalam 30 pun ada. Banyak tuan-tuan. Kita ambil 4 tu cukup dulu. Walaupun kita kata masih ada yang lain. Ada ulama sebut tentang datang masjid, ada sebut tentang dirikan qiyam tu kan, buat solat malam. Ada yang kata berajinkan puasa sunat. Ni macam yang kita buat 2-3 hari lepas ni kan, Yaumul Bid, hari putih tu. Lepas tu hari kebetulan pula hari Khamis. Lepas tu pula nisfu Sya'ban. Ambil peluang. Walaupun tidak ada hadis yang disunatkan kepada kita untuk puasa secara khusus, tapi kita ambil peluang. Sebab nisfu Sya'ban ni ada kelebihan dia. Dalam hadis yang sahih disebut bahawa Allah melihat keadaan kita. Jadi ambil peluang apa yang boleh kita buat pada nisfu Sya'ban. Lepas dah semalam, tak apa, kita masih lagi ada peluang. Sebab kita ada lagi dalam 2 minggu untuk buat persediaan menyambut Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan hati gembira siapapun kita kerana Ramadan yang kita nanti ini tak lama lagi bakal menjelma. Mudah-mudahan tuan-tuan pesanan ini untuk diri saya dan pesanan ini juga pada sahabat-sahabat tuan-tuan perempuan semua. InsyaAllah jumpa lagi. Doa untuk saya, mudah-mudahan Allah bagi peluang untuk kita sama-sama menjadi tetamu di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Dan mungkin ada yang berhajat nak balik kampung. Relax dulu. Bukan tak boleh balik kampung. Lepas kita menyempurnakan apa yang menjadi tuntutan kita sebagai hamba, terutama dalam bulan Ramadan, lepas tu kita sambutlah Hari Raya. Kerana Hari Raya ni Allah bagi sebagai special gift untuk kita yang bersusah-susah, yang bersedia lebih awal, yang macam-macam lah untuk Ramadan. Mudah-mudahan Allah timbal kepada kita dengan ganjaran yang berlipat kali ganda. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian yang menonton saya di awal tadi sampai saat ini kan. Mudah-mudahan ada kebaikan yang boleh kita kongsi bersama. Terima kasih pada tuan-puan yang menonton, yang memberi kepandangan, komen di bawah sana. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jazakumullah khairah. Jom kita doa sikit di penghujung ni. Mudah-mudahan Allah iring kita dengan kebaikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruman wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratikal mustaqim. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal الفسوق والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء
خصوصا فيروس كورونا والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن كل بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.